Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar EHT 01. Untuk pelajaran kita pada video kali ini, kita dah mula masuk kepada chapter yang kedua ya pelajar. Sedar tak sedar kita dah tamat pun chapter yang pertama. So pelajaran di matrikulasi ini adalah satu proses pembelajaran yang sangat cepat. Namun saya percaya kamu mampu lakukannya. Dan saya pun akan cuba menyampaikan isi kandungan pelajaran dengan cara yang mudah untuk kamu faham dan mudah untuk kamu rujuk. Chapter yang kedua ini pelajar berkaitan dengan cell, structure and their function. Kita fokus kepada sel dulu pelajar dan kita akan rujuk kepada bagaimanakah struktur sel tersebut untuk menjadikan sel ini adalah satu basic unit bagi kehidupan. A basic unit of life. Dan untuk menjadikan satu sel ini berfungsi, sel ini mesti boleh berfungsi. Dia kena ada bahan-bahan yang boleh menyebabkan dia berfungsi. Dia perlukan organel pelajar. Dia perlukan genetic information. Supaya apabila sel ini berfungsi, dia berfungsi mengikut arahan yang dipatutnya diberikan oleh informasi pada genetik. Dan apabila kita tahu bagaimana sel ini berfungsi, kita akan belajar bagaimana dia akan mula membentuk tisu. Dan kita akan tengok bagaimana bahan masuk dan keluar daripada sel tersebut. Jadi sel ini seperti yang kita maklum tadi, sel ini adalah fundamental to the living system of biology. They are very important. They are basic unit of life. Maka jadi dia adalah bahan-bahan keperluan bagi bagaimana untuk satu-satu benda hidup ini dapat menjalankan kehidupan. So all organism are made of cell. So semua benda hidup pelajar, organism ni benda hidup, living thing, and then all the living thing, all the organism are made of cell. Berbeza dengan matter. Matter ini is made up from atoms. So kalau living thing, organism, they are made up from the cells. Cell arise, wujud daripada pre-existing cell pada cell division. Untuk satu-satu sel ni bertambah, dia mesti ada sel yang sebelumnya. So ini adalah kehidupan manusia yang ataupun kehidupan benda hidup yang berasaskan sel. Dan all the cell contain heredity material, bahan-bahan pewarisan. Dan daripada bahan-bahan pewarisan inilah maka informasi pewarisan ini dapat dikeluarkan daripada DNA dan kita ekspres dalam bentuk protein bagi sel ini berfungsi. Jadi apabila kita study tentang sel pelajar, kita akan lihat sel ini dibahagikan kepada two distinct type. Dua sel yang jelas. Yang pertama kita namakan dia sebagai prokaryotic cell. Dan yang kedua kita namakan dia sebagai eukaryotic cell. So ini before nucleus. Before nucleus. Dan ini adalah true nucleus. Kita lihat bagaimana struktur prokaryotic cell. Untuk kita lihat struktur prokaryotik sel, mari kita lihat dulu apakah yang menyebabkan sel ini mampu berfungsi. Setiap sel mesti ada 4 perkara ini. Yang pertama adalah selective barrier, boundary, sempadan dia, yang kita namakan sebagai plasma membrane. So, untuk prokaryotik sel pun ada plasma membrane, untuk eukaryotik sel pun ada plasma membrane. Perkara yang kedua adalah semi-fluid jelly-like cytoplasm. So, jelly-like cytoplasm ini berada antara plasma membrane dan heredity material. So, di sini cytoplasm ada pada prokaryotic cell dan cytoplasm juga ada dalam eukaryotic cell. So, cytoplasm ni berada antara plasma membrane dan juga heredity material. Yang ketiga, all cell must contain heredity material yang kita panggil dia sebagai kromosom. So, kromosom ini mempunyai heredity material dalam bentuk DNA. So, dalam struktur prokaryotic cell pun ada DNA. Dalam eukaryotic cell pun ada DNA. Namun, DNA pada prokaryotic cell ni sedikit berbeza. Nampak tak macam saya lukis ya? Sambung cantum. Manakala DNA bagi eukaryotic cell ni, dia akan lebih compact. Nampak compact ya? Lebih padat ya keadaan dia. Dan DNA pada prokaryotic cell tidak akan
disarungkan, tidak akan bounded, tidak akan enclosed, tidak akan enclosed. Berbeza dengan DNA pada eukaryotic cell. DNA ini enclosed pada nuclear envelope. Nampak tak ada benda ni? Dia duduk dalam ni. DNA ni duduk dalam ni, enclosed, bounded. Ya. Ini kita namakan sebagai naked DNA. Ini kita panggil enclosed DNA. Nampak tak? Nampak perbezaan yang ketara antara kedua-dua ini. Baik pelajar. Saya gemar untuk kamu lihat perkara yang keempat. Kesemua sel mesti ada ribosom. Ribosom ni penting untuk tukarkan heredity material. Untuk tukarkan heredity material kepada protein. Ini heredity material dia. Untuk sel ni berfungsi, dia kena tukar informasi yang ada dalam DNA ni kepada dalam bentuk protein. Keluarkan dalam bentuk protein. Yang kita belajar dalam chapter yang pertama tu, nak keluarkan bahan-bahan dalam bentuk nucleic acid kepada yang boleh kita express dalam bentuk protein. Protein ada level number 1, level number 2, level number 3, level number 4. So, tukar benda yang disimpan dalam bentuk material, genetic material ni kepada bentuk protein. So, kita perlukan ribosom. Ribosom yang akan sintesis semua genetic information ni menjadi protein. So, mesti ada ribosom dan mesti ada ribosom. Ribosom untuk eukaryotic cell sedikit besar, 80 subunit. Berbeza dengan ribosom pada prokaryotic cell sedikit kecil, 70 subunit. So, inilah kita nampak bagaimana dua jenis sel yang wujud berdasarkan sedikit perbezaan, iaitu prokaryotic cell dan eukaryotic cell. Jadi ini saja untuk kita lihat pada video yang pertama ini secara general, iaitu cell is a basic unit of life. Jadi kita akan lihat lebih lanjut tentang sel yang kita namakan sebagai prokaryotic cell, dan kita akan lihat juga dengan lebih lanjut sel yang kita katakan sebagai eukaryotic cell. Okay, itu saja pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua.